Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama dengan Cikgu Sabah dalam slot kelas Bahasa Melayu tahun 3. Hari ini kita masih meneruskan tema 5 iaitu tema kebudayaan, kesenian dan estetika unit 15, indahnya seni dan budaya kita. Berbanding dengan semalam, pada hari ini pemfokusan kita adalah terhadap kemahiran menulis. Di SKP kita pada hari ini pula ialah 3.3.2 iaitu mengedit dan memurnikan hasil penulisan dari aspek dalam kurungan Roman 2 iaitu penggunaan kata. Petikan yang akan kita pelajari pada hari ini bertajuk Kesenian Masyarakat Orang Asli. Petikan tersebut terdapat pada halaman 15 buku teks Bahasa Melayu Jilid 2 Kamu. Objektif pelajaran. Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid dapat mengedit dan memurnikan hasil penulisan dari aspek penggunaan kata. Manakala kriteria kejayaan pula, murid-murid dikategorikan berjaya jika kamu dapat pertama, mengenal pasti sekurang-kurangnya 8 daripada 10 penggunaan kata yang tidak tepat yang terdapat di dalam petikan dan memurnikannya. Murid-murid juga dikategorikan berjaya jika kamu dapat memilih sekurang-kurangnya 10 penggunaan kata yang tepat daripada 12 perkataan. Kemudian, menyalin semula teks dengan penggunaan kata yang tepat. Mari kita lanjutkan sesi ini dengan membuka buku teks Bahasa Melayu Jilid 2 Kamu pada halaman 15. Dalam halaman ini, kamu disajikan dengan petikan yang bertajuk Kesenian Masyarakat Orang Asli. Kita akan membaca teks ini bersama-sama, kemudian kita akan melakukan aktiviti mengedit dan memurnikan teks dari aspek penggunaan kata. Mari baca petikan ini bersama-sama dengan cikgu. Kesenian masyarakat orang asli. Etnik Mahmeri terkenal dengan seni ukiran kayu dan lipatan daun. Warisan seni ini diwarisi daripada nenek moyang sejak lepas lagi. Jika kamu perhatikan dalam perenggan yang pertama ini, ada dinyatakan atau ada tertulis etnik Mahmeri. Adakah kamu kenal dengan etnik Mahmeri ini? Etnik Mahmeri ini merupakan salah satu suku kaum orang asli yang terdapat di negara kita. Mari kita lihat huraian yang lebih lanjut mengenai etnik Mahmeri ini. Mahmeri bermakna orang hutan. Sementara dalam istilah bahawa Mahmeri disebut bersisik. Mereka juga dikenali sebagai orang laut kerana mereka tinggal berhampiran dengan laut dan bekerja sebagai nelayan. Mereka ini dipercayai berhijrah dari pulau-pulau di selatan Johor
ke pantai negeri Selangor kerana lari dari musuh. Baik, daripada huraian ini dapatlah kita simpulkan bahawa sebenarnya etnik Mahmeri ini berasal dari kawasan kepulauan yang terdapat di selatan negeri Johor. Kemudian mereka telah berpindah atau berhijrah ke kawasan pantai yang terletak di negeri Selangor. Bila berpindah di kawasan pantai, kebanyakan dari suku kaum Mahmeri ini bekerja sebagai nelayan ataupun mereka lebih dikenali sebagai orang laut. Baik, gambar ini menunjukkan salah sebuah keluarga dari suku kaum Mahmeri yang terdapat di negara kita. Suku kaum Mahmeri ini banyak terdapat di perkampungan yang disebut Pulau Keri yang terletak di Kelang, Selangor. Mari kita lanjutkan pembacaan kita. Seni ukiran kayu biasanya dijadikan barang hiasan dan jualan. Setiap ukiran itu mengambil jam yang lama untuk disiapkan demi kualitinya. Oleh itu, hasil seni ukirannya sangat kecil. Pemilihan kayunya juga dilakukan secara kemas. Biasanya, ranting kayu jenis nyirih batu dipakai supaya hasil ukirannya kukuh. Di samping itu, seni lipatan daun juga ialah hasil kepelikan etnik Mahmeri. Mereka menghasilkan barang cantik diri seperti rantai, sanggul, gelang dan anting-anting daripada pucuk nipah, pandan dan daun kelapa. Produk mereka telah mendapat penghargaan daripada beberapa pihak. Kesenian ini haruslah diwarisi dan dibela oleh generasi muda Mahmeri. Baik, dalam petikan itu cuba diterangkan keupayaan atau kemahiran yang dipunyai oleh suku kaum atau etnik Mahmeri ini. Etnik Mahmeri ini mempunyai kemahiran pertukangan atau mengukir yang diakui dan diiktiraf kerana kualitinya serta keunikan ukirannya. Kamu juga boleh lihat seni ukiran itu yang ditunjukkan oleh keluarga ini tadi. Contohnya dalam gambar ini si bapa sedang memegang ukiran gambar haiwan. Begitu juga dengan anak-anak ini masing-masing memegang hasil ukiran. Jadi ukiran ini buatannya sangat cantik dan halus dan ia merupakan kemahiran etnik inilah ya, etnik Mahmeri ini memang sangat pandai mengukir. Satu lagi kemahiran etnik ini dapat dilihat melalui kemahiran lipatan. Baik, slide berikut ini menunjukkan hasil ukiran etnik Mahmeri tadi. Mereka banyak mengukir topeng-topeng yang digunakan untuk dipakai pada hari perayaan mereka. Dan topeng serta patung-patung ukiran mereka ini juga dijual untuk menghasilkan
pendapatan sampingan. Dan ukiran ini ukiran etnik kaum Mahmeri ini mendapat pengiktirafan dari UNESCO. Berikut pula merupakan seni lipatan daun yang dibuat oleh kaum Mahmeri ini, atau biasanya dibuat oleh kaum wanita lah ya kalau bentuk-bentuk begini, dan dijadikan perhiasan. Seni lipatan ini dijadikan perhiasan dan dipakai untuk mencantikkan pakaian mereka pada hari-hari perayaan tertentu. Cikgu rasa kamu boleh lihat bagaimana seni lipatan ini dijadikan sebahagian daripada perhiasan atau aksesori bagi pakaian mereka untuk diraikan dalam perayaan-perayaan yang tertentu. Baik, dan satu lagi gambar ini menunjukkan seni lipatan yang juga menghasilkan produk yang berbentuk bakul, beg dan sebagainya untuk dipasarkan atau dijual bagi orang-orang yang berkeinginan memiliki kraft tangan atau seni dari etnik Mahmeri ini tadi. Baik, mari kita lihat slide cikgu yang berikutnya. Baik, slide berikutnya memaparkan petikan tadi yang telah pun kita baca. Dan dalam petikan ini, jika kamu perhatikan, terdapat beberapa perkataan yang ditulis dengan menggunakan warna merah. Baik, perkataan-perkataan tersebut merupakan perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya digunakan ataupun perkataan-perkataan tersebut adalah perkataan-perkataan yang tidak tepat penggunaannya. Kamu boleh lihat antara perkataan tersebut ialah lepas, kemudian ada perkataan jam, perkataan kecil, kemas, ranting, dan juga dipakai. Yang ini yang diwarnakan. Maksudnya perkataan yang diwarnakan ini adalah perkataan yang salah dari segi penggunaan perkataan atau pemakaiannya di dalam ayat. Selain dari perkataan-perkataan yang cikgu tunjukkan di sini atau cikgu letakkan dalam kotak ini, terdapat juga perkataan-perkataan yang lain yang salah dari segi penggunaannya dan pemakaiannya di dalam ayat. Perkataan-perkataan itu perlu kamu cari. Ya, kamu perlu carilah perkataan-perkataan itu dan kamu perlu senaraikan sebagaimana yang ditunjukkan di dalam jadual ini. Dalam jadual ini, cikgu senaraikan perkataan-perkataan yang salah dari segi pemakaiannya sehinggalah ke nombor 6 sahaja. Manakala nombor 7, nombor 8 dan nombor 9 seterusnya nombor 10 kamu perlu cari sendiri. Setelah kamu mengenal pasti perkataan-perkataan yang penggunaannya tidak tepat, kamu harus mencari perkataan yang sepatutnya digunakan lah ya. Penggunaan kata yang tepat yang sepatutnya digunakan di dalam teks tersebut. Misalnya, perkataan lepas ini tidak tepat penggunaannya dan seharusnya perkataan ini diganti dengan
kata atau perkataan dahulu. Perkataan dahulu perlu menggantikan perkataan lepas yang terdapat dalam petikan tadi. Kemudian begitu juga dengan perkataan jam, seharusnya perkataan yang digunakan adalah perkataan masa. Penggunaan perkataan jam dalam petikan tidak tepat. Begitu juga dengan perkataan-perkataan yang lainnya. Dan kamu perlu lengkapkan jadual ini serta menulis di dalam buku tulis panjang kamu. Seperti biasa, jangan lupa tulis tarikh, hari serta kemahiran. Dan kamu perlu tuliskan arahan mengedit dan memurnikan teks dari aspek penggunaan kata. Seterusnya, kamu perlu salin jadual ini dan lengkapkanlah ruangan-ruangan kosong yang terdapat dalam jadual ini beserta dengan penggunaan kata yang tepat. Perkataan-perkataan yang tidak tepat ini boleh kamu cari dalam petikan tadi dan kamu perlu murnikannya dengan mencari penggunaan kata yang sepatutnya. Seterusnya, ini adalah latihan yang perlu kamu selesaikan dalam buku aktiviti jilid 2 kamu. Latihan tersebut terdapat pada halaman 18. Kamu perlu melakukan aktiviti 3. Baik, dalam aktiviti 3 ini, kamu dikehendaki memilih penggunaan kata yang tepat. Sesudah kamu memilih penggunaan kata yang tepat, kamu perlu menulis semula ayat dengan jawapan yang betul. Contohnya, bagi ayat dalam perenggan yang kedua ini, saya mengucapkan terima kasih kepada. Baik, pilihan perkataan yang diberikan kepada kamu ialah saudari dan saudara kerana masih sudi berteman ataupun bersahabat dengan saya. Terdapat 12 ada 12 pilihan jawapan yang diberikan kepada kamu. Kamu perlu memilih satu di antara dua perkataan ini sama ada saudari ataupun saudara. Kemudian kamu perlu menyalin jawapan yang betul dalam ruangan kosong yang disediakan di dalam buku aktiviti kamu. Tolong mulakan dengan ayat saya mengucapkan terima kasih kepada. Kamu ambil dari sini, salin, seterusnya diikuti dengan ayat-ayat yang lain lah ya. Tetapi untuk pilihan jawapan ini, kamu perlu salin satu sahaja. Jika saudari, tulis saudari sahaja. Jika saudara, tulis saudara sahaja. Dan jika masih sudi bersahabat, kamu tulis perkataan bersahabat sahaja. Kamu lengkapkanlah ruangan ini dengan petikan yang betul, dengan pemilihan perkataan yang betul berpandukan kepada petikan tapak warisan dunia ini. Baik, cikgu harap kamu dapat menyelesaikan tugasan kamu ini dengan baik. Dan inilah tugasan yang perlu kamu selesaikan. Cikgu harap kamu dapat menyelesaikannya serta kita akan bincangkan pada sesi bersemuka nanti. Baik, untuk hari ini sekian dahulu sehingga kita bersua lagi dalam slot yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.